rapat itu adalah sejadah, bukannya soft, tapi sekurang-kurangnya ada perubahan daripada satu keadaan ke suatu keadaan. Apa-apa pun tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena pegang bahawa para mufti tidak berbincang kecuali setelah meneliti banyak perkara. Dan saya yang banyak terlibat dalam tu pun saya tahu mereka tidak mudah dan bukan mengambil mudah dalam isu-isu seperti ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Isra ayat 29, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Allah bagi tahu kepada kita, tuan-tuan, hidup kita ni jangan melampau dan jangan abaikan terus. Apabila Allah sebut wala taj'al yadaka maghlulah ila unuqik, jangan terlalu kedekut hidup kita ni. Kedekut kamu akan disusah. Ada orang terlalu kedekut, dia tak tahu apa dia nak sebenarnya. Dia simpan duit, ke mana duit tu? Ke mana duit tu? Orang kata, ustaz, saya bila tengok duit tu naik, saya rasa macam happy. Dia happy, betul kamu happy. Tapi bila kamu mati, siapa yang happy? Siapa happy? Siapa? Waris kan? Waris siap gaduh lagi. Maknanya yang happy tu adalah orang-orang yang kamu tinggal, bukan kamu. Sebab apa yang kamu simpan itu untuk orang, tapi apa yang kamu infak itu untuk kamu. Betul tak? Contoh, sahabat saya, dia pun dah arwah dah. Dia ni, tuan-tuan, Allah bagi rezeki dia dapat isteri yang kaya, dan dia sebenarnya pun kaya. Dia pun profesor, suami isteri dia pun profesor. Masa dia profesor dulu, masa dia masih bekerja, isteri dia meninggal tu. Masa isteri meninggal, tuan-tuan perempuan, dalam akaun masa harta peninggalan isterinya hampir 2.1 million masa meninggal dunia, cash. Ni maknanya masa isteri meninggal, isteri pula kena ada penyakit, tiba-tiba meninggal dunia, heart attack. Maknanya tuan-tuan, bila dia meninggal tu, macam mana suami terkejut tengok dalam akaun sampai 2 juta lebih. Saya kata, macam mana boleh banyak macam tu? Dia kata, padang ustaz, isteri saya jimat betul. Baju ni zaman SPM pakai lagi. Padahal gaji dah 24,000, 25,000 sebulan. Tapi handbag tak beli. Dia kata, buat pembazir beli handbag. Ada orang sibuk beli jenama tu, jenama ni berbelah-belah ribu. Yelah, dengan gaji dia tu setakat belah 10,000, tak ada apa bagi dia. Bagi orang yang ada duit. Tapi orang tak ada duit, iyalah, tak payahlah sampai macam tu kan. Pergi Sogo tu ambil polo yang 80%, okey lah. Yang penting handbag, yang penting baju, yang penting kasut, yang penting seluar. Jadi bayangkan, dia pun terkejut, arwah tinggal banyak tu. Tapi lepas isteri dia meninggal, tak sampai pun 6 bulan, akhirnya dia kahwin dengan JRA dia. JRA ni siapa? Dia punya pembantu penyelidik PhD. Alhamdulillah, kahwinnya apa hantaran dia? Mestis C class. Duit siapa? Duit arwah. Kalau arwah bagi balik, dia kata, bagi balik duit aku tu. Sebab itu Allah sebut, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Boleh tak kau lambat sikit? Aku nak, ya Allah, aku nak infakkan balik. Dah sia dah, masa dah lambat. Itu sebabnya jangan semua nak kita nak terlalu kedekut. Tak ke mana pun duit kamu tu. Nah, saya duk uruskan jenazah orang punya harta-harta dia orang tinggalkan. Saya kata, Allahu akbar. Bila mak bapak meninggal ni, patutnya portion untuk bapak tak pergi haji lagi. Bapak ada duit, tapi nak pergi haji ni dia lambat, proses dia lambat. Itulah, inilah, itulah, nama tak sampai lagi. Tengok meninggal ayah. Bila ayah meninggal, tuan-tuan, adakah anak tu akan keluarkan duit untuk haji ayah dia? Orang panggil badal haji. Ada. Patutnya kalau ikutkan hukum, kalau bapak dia tu mampu 15,000 dulu, sekarang dah naik dah 25,000 lah.
untuk musim untuk haji. Yang muassasah ni. Kalau yang agensi tak tahulah berapa, lagi mahal kot. Dulu 50, sekarang ni mungkin dah jadi 70, 80. Memang kos naik. Sebab hotel-hotel kecil tak buka lagi. Katanya baru nak start buka balik. Cuma ni tuan-tuan, bayangkan bila orang kata apa? Nak hantar haji badal bapak dia ni, dia bagi berapa? Portion paling-paling pun tabung haji letak 5,000. Kita nak bagi badal haji ni, katakan ada student Madinah dekat Mekah. Dekat Madinah, ada pelajar kat Mekah. Kita bagi RM5,000. Budak tu akan buat. Orang kata, Ustaz, mahalnya. Mahal apa bendanya? Dia kena duduk macam orang buat haji. Dia nak kena bayar tempat tinggal. Dia kena bayar muassasah. Dia kena bayar kos perjalanan. Semua tu kena kira. Kau ingat lillahi ta'ala ke? Nak masuk syurga ni pakai duit. Betul tak? Patut kalau kita pergi, kalau haji boleh pergi, haji akan pergi yang terbaik, betul tak? Cari tempat yang paling baik, hotel yang paling sedap. Sebab kita nak ibadat mesti kena tempat yang sedap. Awak nak pergi duduk, nak pergi buat haji, duduk hotel 1 kilometer, you nak pergi jalan, mambang sampai dekat depan Kaabah, you lembik dah. Nak tawaf apa lagi, dah jalan 1 kilometer. Betul tak? Yang duduk dekat ujian pula, semayang dalam hotel, lagi bengong. Mentang-mentang duduk depan Kaabah kan, semayang dalam hotel. Mana ada fatwa sana pun tak bagi, dia suruh turun bawah. Dia ada surau dia tu boleh, tapi dengan syarat dia melimpah sampai ke bawah. Memang betul sampai ke bawah tak ada masalah. Ni yang semayang dalam bilik ni tingkat 21. Duduk menghadap, alhamdulillah Kaabah, Allahu Akbar. Mana ada orang buat macam tu? Tengok, dia macam-macam. Tuan-tuan, nak bagi 5,000 pun dia orang kata mahal. Lah kali dia bagi berapa? 1,500. Padahal bapak dia, arwah dia meninggalkan harta sebanyak 6 juta. Bagi 1,500. Bang, bila sampai Mekah, hanya orang yang pergi Mekah tahulah. Siapa yang bawa orang pergi haji, bawa pergi umrah, tahulah macam mana keadaan. Sampai sana, bila you bagi 1,500, ustaz yang bawa ni, dia akan cari orang yang terima 1,500. Siapa yang terima? Tukang masak, travel, tukang masak, syarikat. Apa yang berlaku? Bila sampai padang Arafah, orang lain semua berdoa, menangis. Dia doa untuk dia lah. Lepas habis doa, orang lain semua berdoa sampailah masuk maghrib. Tak, dia duduk lepas tu, repot ramai-ramai, isi okok Marlboro. Ini dipanggil Haji Marlboro. Sembang, kita pun tegur, dek, kamu kan sudah ambil badal. Kita tegur lah, kita tahu kan, ni muka-muka badal semua ni. Dek, kamu sudah diberikan upahnya buat ibadah badal. Doa bah, kenapa duduk begini? Misal rokok enggak bagus ni. Waduh Pak Ustaz, bukan enggak mau buat, bayarnya 1,500. Maka inilah haji 1,500. Jangan disamakan dengan 10,000. Kalau 10,000 bersemangat sikit, tengok dah lain dah. Itu sebabnya duit ni kita guna juga, jangan terlalu kedekut. Kalau boleh pergi haji, pergilah sekarang. Ada orang sampai kedekut. Ni ada seorang doktor pakar, gaji dia sebulan pun dekat 40,000. Pakar bedah, 40,000 sebulan. Baru ni dia kata, aku nak pergi haji lah. Saya kata elok lah. Rasa nak pergi dengan muassasah. Muassasah bagi orang susah je lah. B40 kan, B40, apa satu lagi, M40, T20 kan, aku pun lupa dah. M40 ke bawah tu bagi kat dia orang. Dia kata sayang duit. Masalah kau pergi Dubai, kau boleh pergi dengan business class apa semua. Tak, baru-baru pergi Dubai, business class. Tapi bila pergi Mekah, nak pakai 25,000. Malu, kau ambil lah elok sikit. Pergi elok sikit, duduk depan Kaabah, kau boleh buat semangat sikit, buat ibadat. Duit ada, bukan duit tak ada. Rumah dia ada 8 buah rumah. Semua sewa. Ni beli pula baru 1.7 juta. Lah, nak beli, dia nak kata tak apa, aku nak ambil yang murah. Bau rasa ibadat tu bersungguh. Banyaklah kau, kedekut benar. Sebenarnya tak guna. Sebab inilah masa yang Allah bagi. Bila aku bagi duit, kau gunakan duit tu tadi. Sama juga untuk infak. Tu sebab Allah kata jangan terlalu kedekut. Wala tabsutha kullal bast, dan jangan pula kamu ni terlalu membazir pula. Bawa duit berkepul-kepul, beli. Tak tahu duit tu pergi mana. Na'udzubillah. Itu membazir. Beli kereta sampai 10, buat apa? Kereta 10, pakai yang mana? Pakai 2 je.
Yang lain semua simpan. Dia kilat tiap-tiap hari. Ada kawan baru beli BMW 400,000. Dia beli. Kan sekarang ni musim hujan baru ni kan. Tak naik dia. Naik motor pergi pejabat. Saya kata kenapa naik motor? Sayang kereta dah baru lepas polish. Loh. Sekarang ni siapa jaga siapa? Kau jaga kereta ke kereta jaga kau? Dia naik motor hujan basah apa semua ni. Tapi kereta simpan bawah garaj. Sebab dia kata bau polish, bau coating lah macam-macam. Tuan-tuan, ni lain pula. Beli kereta tak guna, sayang. Itu sebabnya jangan terlalu membazir pula. Ada orang terlalu membazir. Baru ni ada seorang dia tak tahulah nak cakap macam mana. Dia jenis beli makanan. Kalau beli makanan ni beli banyak-banyak. Makan 3 orang, tapi beli untuk 10 orang. Bang. Saya kata, banyaknya. Makan. Kita ni hidup nak makan. Dia orang Kelantan. Kita hidup memang nak makan. Kita makan. Dia makan, teman-teman. Dia tak boleh makan banyak. Kecil manis. Saya pula dia tak makan banyak. Makan sikit-sikit. Sudah cukup lah. Lepas tu ni, banyak-banyak. Saya kata, jangan sentuhlah benda macam ikan kan. Ikan besar tu. Kita potong dua. Makan yang kita makan yang sebelah lagi tu. Kita simpan. Dan kalau kita boleh bagi kat orang. Bagi orang yang perlu jiran ke apa semua kan. Kita bagi dua, membazir ni. Tak apa. Hok palo sedapnya. Dia makan palo tu dia cuik 2 kali. Ekor sikit. Siapa nak makan macam tu? Covid. Dah, sentuh situ ni. Siapa nak bagi kat orang separuh-separuh pecah-pecah gitu? Tak apa. Kita buat pula. Lepas tu la ilaha illallah, tengok. Tu pembaziran. Tu Allah kata innal mubazirin kanu ikhwana syayatin. Ni perangai orang Arab. Orang Arab macam tu makan. Tuan-tuan jangan pelik bila pergi Mekah, tuan-tuan duduk dekat nak pergi makan nasi Arab kan. Dulu makan nasi sekarang ni tengah famous nasi unta. Dulu nasi unta 25,000 RM25 satu talam makan 2 orang. Sebab dia tengok orang Melayu dah mula makan banyak, dia jadi ke 50 pula sekarang. Ni semua orang Melayu ni pasal. Silap kami juga. Patut aku tak boleh bagi tahu jemaah makan nasi unta. Dah sekarang dah mahal nasi unta. Dah sama macam nasi kambing pula. Nasi hashi. Hashi tu satu talam tu 2 orang makan. Tapi dia makan seorang je Arab. Dia duduk itu ambil sikit, tu sikit-sikit dah tinggal banyak nasi. Pembaziran. Dan negara Arab tak pelik macam you all tengok dalam viral dalam dia orang makan kambing seko, unta seko kan. Itu memang culture dia. Pembaziran. Sekali buang nasi macam tu, dia buang dia tak kena ulang balik. Beras pula, beras panjang tu. Beras mati. Tuan-tuan, tu pembaziran. Tu sebabnya Allah tarik keberkatan. Tuan-tuan perempuan. Oleh sebab itu, apa sebab sebenarnya kita jadi kedekut sangat? Dia ada sebab. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak uji kita. Bila kita banyak memberi, Allah bagi keberkatan. Bila kita kedekut, maka Allah tarik keberkatan tu. Apa sebab kita jadi kedekut tu? Yang hingga Allah kata, la'allakum tattaqun. Ramadan dia ajar kita infak. Sebab Nabi sangat pemurah pada bulan Ramadan. Sikit-sikit Nabi akan bagi buka puasa. Kejap-kejap Nabi akan bagi orang makan untuk sahur. Nabi tak pernah kedekut lah bulan Ramadan. Sebut je dengan orang susah pun terus bagi. Tu Nabi SAW. Macam tuan-tuan surau kita dia buat makan ke? Pagi ni ada? Buka puasa apa? Ada? Buka puasa? Ada kan? Buka puasa. Kita buka puasa, kadang ada orang dia kongsi buka puasa kan. Dia kata kita buka puasa kat rumah, buat apa nak bagi kat sini? Yang orang tu tak ada duit ke nak bagi buka puasa kat masjid? Tak sama. Kadang-kadang kita tak tahu. Semua orang ada masalah masing-masing. Inilah masa kita nak bagi orang buka puasa. Sedangkan Nabi kata siapa yang memberi orang berbuka puasa, Allah akan bagi ganjaran sama macam orang puasa tu, tanpa kurang dia punya pahala puasa. Allahu Rabbi. Jadi sebab apa jadi orang tu jadi kedekut? Pertama tuan-tuan ini rahmati Allah, hubbul mal wa hirsu alaihi. Orang tu jadi apa? Jadi kedekut ni sebab apa? Dia terlalu sayang. Yang Allah kata wa tuhibbunal mala hubban jamma. Al-Fajr ayat 20. Kamu terlalu sayang dengan duit yang kamu ada tu. Bang Allah, macam saya katakan tadi, bila kamu sayang sangat, apa yang kamu dapat? Akhirnya orang yang kamu tinggal yang akan dapat. Yang tinggal pula bergaduh. Engkau banyak mana? Kenapa adik lelaki banyak, adik perempuan sikit? Dah mulalah dia balik pada dia pakai akal pula. Dia akhirnya dia gaduh. Manusia terlalu cinta kepada harta.
Dan akhirnya Allah kata apa? Wa innahu lihubbi khairi lasyadid. Dan mereka ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan terlalu sehingga dia jadi takut untuk keluarkan harta dia. Contohlah tuan-tuan, orang nak belanja orang ni bukan senang, nak keluarkan duit. Semalam saya ada satu grup kita orang ni selalu kita akan buat tunjuk. Okey, hari ni kawan ni dia akan bagi orang ni makan, saya akan bagi ni saya punya tim makan, budak saya makan. Setiap hari ada. Ramadan mesti kena ada orang buka puasa. Memang kita nak ajar jiwa tau. Kalau tak ada tim je ni, dia kena ada circle. Macam tuan-tuan ada circle tuan-tuan. Dalam taman tuan-tuan. Okey, hari ni kita bagi infak, bagi tahu kat isteri, okey hari ni saya bagi 2 orang makan. Kena macam tu. Kalau tidak, tak boleh. Ni dia panggil fal yatanafasil mutanafisun, berkejar-kejar. So, semalam saya ambil makan untuk beberapa orang. 10 orang. Orang B40 miskin. Buka puasa. So mungkin dia orang tak biasa makan seafood, kita hantar seafood. So kita buatlah. Adalah bajet dia ada bajet satu hari banyak sekian. Tuan-tuan, nak buat tu sekali keluar 200 bang buka puasa. 300 buka puasa. Kita pun makan sikit je. Tak? Kita nak bagi ke orang, nak mikir. Sebab apa? Inna nafsa la ammaratun bisu. Sebab nafsu akan ajak kau bagi buat apa? Kau bagi murah-murah sudah. Tu dia. Benda ni kadang-kadang tuan-tuan dia akan menyebabkan kita jadi cinta kepada harta. Justru kita cuba elakkan. Lawan untuk apa? Untuk kita. Nak ulu kat orang pun payah. Saya tuan-tuan kadang-kadang bila pergi mana-mana, kita tak bawa kereta. Saya balik macam contoh, saya pergi ke Kelantan. Di Kelantan ada, walaupun orang yang bawa kita tu orang yang jemput, dia akan bawa, dia ada budak dia tolong bawa kereta. Kita tak bawa kereta, dia datang ambil kat hotel, pergi hantar. Nak ulur tu kata, apa aku nak ulur, dia ajak aku kot, masa aku lagi gini mikir gitu lah. Tapi kalau tak ulur, budak tu minyak dia, betul tak, tenaga dia, masa dia, takkan tak ulur. Itu sebabnya nak budayakan memberi. Bukan kita nak ajar orang tu tips, tak. Macam kat hotel bagi tip, tak. Ajar memberi. Kadang-kadang kita naik atas kan, naik hotel, kita naik hotel, orang ikut, dia hantar beg kan. Kita bagi tips RM5. Ni RM5 ni ataupun $5 ni orang putih buat. Orang putih dia akan bagi tip 5. Dia bagi, dia kata ini donation bagi dia. Kita tak panggil donation, kita panggil sedekah. Yang naik pula orang Islam kita, betul tak? Bukan banyak pun, RM5, RM10. Tips. Ada pula yang jenis tu, dia kira pula, kalau aku seorang, kalau dia naikkan 100 orang, berapa dah banyak? Dia tolong kira pula gaji orang. Tak ada kerja ke orang dua tu. Dia duit banyak dah, duduk hotel 5 bintang, tapi tolong kirakan duit orang. Bang, tak payahlah kira. Buat apa kau nak kira? Dia terlalu. Macam saya kadang-kadang beli dekat traffic light kan, ada orang jual asam kan, asam. Bukan saya makan asam sangat, saya ni makan satu sikit dulu dah bagi ke orang dah. Kita bawa tu tengok, ala-ala dah berhenti, bukan tengah-tengah laju berhenti tepi macam tu. Memang dah berhenti, dia pun lalu bawa tengah-tengah panas, sudahlah bulan Ramadan ke apa mana, duk angkat. Kesian. Tengok orang Melayu kita pula, muka tu dah habis dah, terbakar di matahari ni. Pakai sunblock pun terbakar dah. Panas, hujan panas, kesian, tutup muka macam tu. Saya pun berhenti, ambil duit RM10 siap-siap, buka tingkap, ambil. Kadang-kadang kalau nak pergi ke pejabat, saya akan beli 2 atau 3. Saya bagi PA saya bagi dekat staff yang lain, makan dengan ramai dekat dia orang. Beli, bawa masuk. Bila bawa balik tu, dia orang kata, selalu kau beli, ada kawan-kawan lah kan. Geng profesor juga. Dia, banyak beli, apa beli kata. Kau tahu tak, dia orang tu untung banyak mana jual dekat traffic light tu. Depan traffic light UKM tu. Kau tahu tak, satu ni dia untung katakan RM5. Katakan semua orang beli, berapa dia untung? Tak ada kerja kau tolong kira gaji dia. Bang, apa masalah dia bang? Kita niat apa? Tolong orang Islam. Yang penting kita tolong.
Memanglah habis RM30, tapi puas hati sebab aku tolong orang punya bisnes. Aku tak bagi sedekah. Orang tu tak minta sedekah. Saya tak suka orang minta sedekah. Sebab Nabi pun tak suka orang minta sedekah. Tapi orang kerja memang aku beli. Orang kerja memang saya akan beli. Sebab apa? Kita nak bantu orang tu. Ekonomi orang Islam. Tapi orang Islam tu kena buat lain elok. Macam sebelum Ramadan ni saya beli 100 karipap. Saya letak dalam bekas 3333. Dia kawan, maknanya dekat dengan rumah saya lah. So pergi pejabat tu saya bawa 100, saya suruh PA saya hantar semua dekat staff-staff dekat fakulti. Dengan fakulti lain lah. Saya ambil lah satu untuk makan pagi tu sebelum masuk mesyuarat. Masuk mulut. Oksigen. Mau tak sakit hati aku. Oksigen. Tapi hati baik, kata mungkin dia tengah buat letih ngantuk, dia terlupa tutup, tak bubuh. Ambil yang kedua oksigen lagi. Nombor 3 ada separuh isi dalam tu. Tengah-tengah makan kawan saya, Dr. Makno masuk. Dia mau beli mana karipap ni? Ambo beli kat rumah. Oh, lain macam hak ni kali ni. Berapa? Tak ada isi Dah 2 orang dah. Mari geng perempuan pula. Kenapa tak ada isi ni? Sudah. Rupanya hampir 50% tak ada isi. Ini dipanggil penipuan. Dia campur. Patutlah tak ada orang. Saya pula perangai takkan beli tempat yang ramai-ramai. Kesian dekat orang tu tak ada orang. Yang ni ramai, gerai tu tak ada orang. Isteri saya selalu cakap, yang tak ada orang tak sedap. Nah, yang ramai mesti sedap. Bagi saya kadang-kadang aku makan yang ramai tak sedap juga. Kita tolong, tak apa, pergilah beli tu. Beli 100, sukalah tu, siap. Bila balik saya cakap, sedih sungguh. Hari ni beli 100, separuh tu tak ada, orang panggil oksigen. Dia panggil karipap untuk orang COVID. Dia tambah oksigen dalam badan. Kau makan orang COVID, oksigen jatuh, drop oksigen. Ni kalau makan naik terus 100%, mungkin 101%. Oksigen saja. Rumah saya kata, beli mana? Dia orang Kelantan. Beli mana? Beli kat ni. Orang kata tak beli, saya tahu. Kalau beli mi, dia pun mi dia tak sedap. Iya ke? Inilah masalah. Beli tak oyak kita. Tanya kat kita sepatah. Kita malas nak tanya dia. Kita beli beras tu, apa nak tanya dia pula? Alamak. Bila kita beli beras ini jadi ya. Kan dah kena marah. Diam kita salah. Tuan-tuan ni kasih sekalian. Lepas tu esok tu saya pergi jumpa dia balik. Saya cakap, kata, "Dik, kenapa isi tak ada, Dik?" Dia kata, padan dengan harga lah. Dia kata, murah. RM2, RM1.50 3. 50 sen satu. Murah ke? Murah ke mahal tu? Standard Sebab saya tak tahu. Tak pernah beli pun benda ni. Selalu suruh orang beli Standard Bila dia cakap murah tu, okey. Aku balik lah. Teringit teman-teman, 50 sen satu banyak ni okey lah. Kita tak tahu. Ya kot. 50 sen lah. Dia kata murah. Kalau nak elok sikit, dia kata RM2 3. Aku tak beli dah dengan dia. RM2 aku beli dengan orang lain lah pula Macam-macam manusia ni, tuan-tuan. Nombor 2, kenapa jadi orang kedekut sangat tu? Kedekut sangat. Sebab dia tak, macam kita bincang kenapa kita jadi kedekut. Susah nak dapat benda tu. Kerana dha'ful yaqin billahi ta'ala. Kita rasa kita tak yakin dengan apa yang Allah nak bagi. Kenapa orang tak datang masjid? Dia tak nampak apa yang Allah nak bagi. Macam tuan-tuan nampak apa yang Allah nak bagi. Rapat ke, tak rapat ke, soft rapat ke, soft jarak ke, soft yang rapat itu adalah sejadah ke, kita tak ni. Kita tak kisah, tetap datang, betul tak? Apa keadaan pun tetap akan datang. Sebab kita nampak 27 pahala tu. Tapi kenapa manusia ni dia tak nak infak? Antaranya dia tak nampak apa yang Allah nak bagi. Apa yang Allah nak bagi balik, dia tak nampak. Itu sebab kata ulama, faqad wa'ada Allah Ta'ala ibadahu bil akhlaq ala kulli munfiq. Allah bil ikhlaf ala kulli munfiq. Orang yang Allah kata, apa yang aku bagi, apa yang kau bagi, Allah bagi balik.
Allah bagi balik. Sebab Allah kata apa dalam surah Sabah ayat 39, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Percayalah Allah yang bagikan rezeki pada kamu. Allah limpahkan rezeki pada kamu. Dan pada masa yang sama, apa yang kau infak tu aku akan bagi balik. Tapi bagi balik tu dia ada 3 keadaan, kata Imam Al-Ghazali. Pertama, yubdilahu atau abdalahu Allahu alal faw. Allah bagi, that's time. Masa tu juga Allah bagi. Hari ni bagi, esok Allah ganti balik. Allah bagi masa tu juga. Tu satu. Nombor 2, akharallahu tabdilah. Allah lambatkan di akhir umur dia. Pemberian tu Allah bagi, tapi Allah bagi pada akhir umur dia. Allah bagi kepada orang lain. Sebab ada orang kata, "Ustaz, saya tak dapatlah apa yang saya dah infak, tapi saya miskin." Baru ni ada seorang Puan Sri, dia bagi saya cek 40,000. Jadi 40,000 tu dia kata tolong bagi kepada Ustaz Abdul Khairi. Saya cari untuk Ustaz Abdul Khairi punya sekolah. Saya hantar 40,000. Pergi hantar sendiri cash bagi kat dia. Untuk masa tu untuk buat sekolah, untuk buat surau dia. 40,000. Selepas tahun dah bagi tu, dia tanya saya, "Ustaz, kadang-kadang saya terfikir juga, Ustaz, apa yang Puan Sri fikir?" Ustaz selalu cakap, bila kita bagi 40, Allah akan gandakan, mungkin dapat 400,000. Saya tak dapat lagi, Ustaz, yang 40 hari tu. 40,000 yang saya bagi itu tak dapat balik, Ustaz. Tak dapat balik. Saya baru ni pun melabur. Saya labur 1 juta, saya hanya dapat 25,000 je, Ustaz. Tengok, jawapan dia ada pada apa yang dia dapat. Saya tengok pelaburan dia, sebab saya penasihat syariah, saya tengok cek pelaburan dia tu, tempat dia labur tu, berapa ramai yang letak 5 juta dapat 4.3 million. Ada yang letak 1 juta dapat 800,000. Rugi. Saya cakap kat dia, "Puan Sri tahu tak, disebabkan Puan Sri bagi 40,000 untuk buat masjid dekat Ustaz Abdul Khairi tu, Puan Sri punya duit pelaburan yang Puan Sri letak, orang lain semua dapat 800,000 lebih, 890,000, rugi semua. Tapi Puan Sri dapat 1.25,000. 1 juta perpuluhan 25,000. 25,000 tu ada untung lagi. Orang lain semua rugi, Puan Sri untung 25,000. Itulah dia apa yang telah Puan Sri dapat buat. Orang lain rugi, Puan Sri untung. Kan pelik tu. Dan Puan Sri sempat beli, jual balik, dapat balik duit Puan Sri dengan RM25,000 tu. Wah, betul lah dia kata. Kawan saya rugi, masuk 1 juta dengan saya juga. Dia dapat 913,000. Dia dapat. Rugi, Puan Sri untung. Itulah dia. Dia nak nampak macam tu. Allah lambatkan. Ada yang Allah bagi pada anak-anak ni, budak-budak ni. Ni budak-budak kan? Anak siapa ni? Mana ayah? Ayah wakil dengan kau datang. Ni ayah budak-budak ni. Bapa yang infak, anak yang dapat. Macam mana anak dapat? Anak akan dapat masa dia nak sambung belajar. Allah mudah laluan dia nak masuk universiti. Allah mudah laluan dia untuk belajar. Ini dia. Tapi orang tak nampak semua tu. Orang nampak masa depan. Depan-depan mata. Bila nampak? Tak. Allah lambatkan di akhir umur dan Allah bagi pada orang lain dulu. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, abdalahu Allahu fi ma ba'dal maut. Allah bagi selepas mati dia. Allah tak bagi sekarang, tapi Allah bagi lepas mati. Contoh, Datuk Yusof Haslam. Saya selalu sebut ni sebab saya dengan dia sekali. Dia Allah bagi selepas mati. Anak-anak dia semua dapat. Anak-anak siapa? Anak-anak kepada Haji Aslam. Masa muda, bapak dia ni bawa dari Babas, bawa RM200, dia potong RM5 setiap kali. 195 guna. RM5 jangan kacau, itu duit zakat bapak. Sampai Datuk Yusof Haslam kata apa? Dia kata dia marah mak dia. Dia orang muda. Apalah bapak ni? Kita pun miskin, sibuk nak bagi zakat ke orang. Tengok, dia marah.
Tapi rupanya masa dia dah, bapak dia tak ada, mak dia duduk kat rumah dia besar. Rumah dia ni padang golf dia tak ada. Yang lain semua ada. Kolam mandi, badminton, tenis, apa yang tak ada, semua ada. Mak dia tengok rumah besar tepi bukit tinggi tu kan. Mak dia tengok, mak dia kata apa? Dia cakap pada Yusuf Aslam, Ustaz, mak saya cakap, Ustaz, menangis dia. Dia kata apa? Sob, bapak kau tak merasa semua ni, Sob. Semua yang kau dapat ni semuanya hasil doa bapak kau ketika dia suka memberi dulu masa dia susah. Sekarang anak-anak dia boleh pakai Lamborghini, cucu dia. Lamborghini, kita lembu ini. Lamborghini ni 1.4 juta, 1.8 juta tuan-tuan. Tapi tengok, dia pun termenung, dia kata betul mak. Apa yang Allah bagi ni semua berkat doa ayah. Apa yang saya buat semua ikut ayah. Tu sebab dia setiap 31 Disember selesai semua zakat. Hatta anak dia tu nama tu si apa, Syamsul Yusof kan. Zakat duit tu pun bapak dia bayar kan. Sebab dia kata saya tidak mahu ada seorang pun anak saya yang tak bayar zakat. Seorang tak bayar zakat, jahanam saya punya bisnes. Tengok sampai peringkat tu dia pegang rezeki Allah Taala. Tengok dia yakin. Tapi betul Ustaz, bila kita bagi, Allah bagi balik Ustaz. Saya bayar zakat, tengok projek masuk. Projek masuk. Jadi macam-macam sembang dengan Datuk Yusuf Aslam ni, macam-macam cerita. Macam-macam cerita. Sebab dia orang lama kan. Orang lama dan dia ni pelakon. Pandai pula bercerita dia. Pandai betul, pandai betul. Pernah sekali dia kata dia lambat. Ni cerita masa buat Gerak Khas The Movie. Masa tu yang berlakon, dia punya pelakon dia Esi Mizal. Dia kata, Ustaz, masa tengah sibuk buat tu, peak hour, saya memang 31 Disember yang saya akan buat. Isteri saya cakap, tanya saya, you dah bayar zakat belum? I will. Aku buat nanti. Dia buat ni ego. Dia kata, saya ego Ustaz. Saya buat. Tahu saya buat kerja. Tu kerja saya. Dia style macam tu. Sebab dia bos, CEO. Okey. Dia tengah sibuk buat rakaman tu. Sampailah bulan 2. Terlupa bayar. Dia pergi, orang kata apa, pergi buat rakaman apa nama, Gerak movie apa ni? Gerak Khas The Movie tu, buat tengah laut. Buat tengah laut ni dia kena pakai kamera yang cantik, yang elok, sebab dia bergerak, benda bergerak ni dia kena bagi yang statik, yang elok punya kamera. Dia kata, Ustaz, nak jadikan cerita, kapal yang kami naik tu terbalik. Galak. Nasib baik tak mati Ustaz. Nasib baik dia yang jaga pantai tu kan, pergi selamatkan, terjun masuk air. Kalau tak galak mati. Pelakon saya tu, kalau dia mati kena rakam balik dari awal. Muju tak mati orang tu kata. Tapi dia kata kamera dia habis semua sekali, nilai hampir RM300,000. Kamera tak boleh selamat, habis semua, tak boleh selamat. Dia kata balik termenung je. Dia balik cerita kat isteri dia, ada aksiden dalam tengah-tengah laut ni. Dah terbalik, habis semua rosak, RM300,000. Burn. Orang tua, dia tahu duit banyak mana habis. RM300,000, rugi je. Bini tak tanya pun, you selamat ke, you macam mana, you tak ada. Dengan dia masuk air. Isteri tu tanya, you bayar zakat tak apa ni? Zakat kita bayar tak apa ni? Terus tu diam dia. Dia kata, Ustaz, rupanya aku lupa bayar zakat Ustaz. Zakat saya, dia kata, Ustaz, lebih kurang tu juga. Allah ambil dah. Jadi sekarang ni zakat kena bayar RM300,000, yang dia punya apa? Rugi RM300,000, RM600,000. Tuan-tuan, Allah nak ambil sekejap je. Tu sebabnya percaya tu sebab dhaful yaqin alal dhaful yaqin billahi taala. Kalau kita lemah keyakinan pada Allah Taala, kita akan dapat menyadari. Start dia tu lepas kena RM300,000 tu, dia tak ada. Dia kata, Ustaz, 31 memang saya akan bayar. Saya tak nak nanti kan rugi lagi. Ini berlaku. Allah lambatkan apa yang berlaku pada bapa dia. Nombor 3, al-khawfu 'alal walad wal hirsi 'alal naf'i. Dia takut sangat pada anak-anak dia takut miskin. Selalu orang kata nak guna duit ni, kata anak kita pun nak guna duit. Selalu kita gunakan nama anak. Padahal anak tak ada apa. Anak ada rezeki dia. Manusia akan risau, takut anak dia akan jatuh miskin. Seperti mana yang pernah berlaku daripada Abu Ya'la
bin Munabbih Al-Thaqafi qala jaa Al-Hasan wal Husain yastabiqani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadammahuma ilaihi thumma qala innal walada mabkhalatun majmanatun mahzanatun. Allah, tengok Nabi dia sebut apa. Ingat masa Nabi kan ada Hasan dan Husain cucu. Nabi duduk, Hasan Husain main peluk Nabi. Nabi pun peluk, Nabi sayang, Nabi peluk, cium. Masa tu ada Abu Ya'la. Nabi terus cakap pada Abu Ya'la, wahai Abu Ya'la, sesungguhnya anak dan cucu ini mabkhalatun, punca kita jadi bakhil. Punca kita jadi bakhil. Sebab apa? Kita simpan duit, kita duduk mikir, ni anak kita nak belajar ni, kita simpan duit. Oh, ni beli rumah lagi. Kenapa beli rumah? Untuk anak. Jadi semua kita laburkan untuk anak-anak sampai peringkat kita lupa untuk labur untuk diri kita. Jadi gitu. Mabkhalatun, jadi mabkhal, kedekut. Majbanatun ni menyebabkan kita jadi jubun. Jubun ni takut untuk berjihad. Jom jihad, Nabi kata. Nanti dulu, anak ada ni, kan anak tak besar, aku mati kan, macam mana siapa nak besarkan anak? Dia fikir macam itulah. Majbanatun. Yang ketiga, mahzanatun, punca kita tangis. Punca kita menangis akibat kematian mereka. Tu sebab tiga benda ni betul. Tuh, anak ke cucu tu. Anak kan? Tiga-tiga dia tu. Betul tak? Sayang dia. Kalau dia tak ada, menangis kita. Simpan tak duit untuk dia? Dah buka kan? Tabung haji lah, ASB, semua buka dah. Tengok, simpanan. Sampai bapak miskin bayar ke dia. Duk tabung. Bapak pun kata, oh tak apa, untuk anak. Belikan takaful. Betul? Bila dah jadi macam tu, kita pula jadi kedekut. Nak beri, anak aku pun tak cukup makan, susu anak aku pun tak cukup, nak bagi susu anak orang. Gitu. Lah kali dia akan gunalah bahasa-bahasa yang peribahasa orang Melayu apa? Beruk apa? Monyet apa? Kera monyet pula dah. Sebab UKM banyak monyet, aku kepala okat banyak monyet pula. Apa kera di hutan disusukan. Anak kat rumah kelaparan. Bukan gitulah. Ni anak ada duit. Cuma ni kita berjimat sampai sebab nak tanggung anak cucu. Tu tak boleh juga, tuan-tuan. Yang terakhir, apa sebab manusia itu jadi kedekut? Khasyatul faqr wa amalul ghina. Kita akan mengharap akan jadi jutawan dan milioner dengan apa yang kita simpan. Tak sampai. Tuan-tuan, kita ni penjawat awam. Kalau tuan-tuan nak jadi kaya, berhenti jadi penjawat awam. Betul tak? If you nak jadi jutawan, you tak boleh jadi pensyarah. Tak boleh. Boleh jadi jutawan lepas you pencin baru nampak simpanan-simpanan dekat ASB bawa keluar tu, bawa simpan tu, bawa keluar, adalah duit. Tapi kalau nak simpan, boleh kaya raya, takkan. Kau takkan, sebab you penjawat awam. Tu yang gaji jusa A sampai 30,000, jusa B, jusa turus 3, gaji sampai 40,000, semua allowance. Pencin je, miskin balik. Bawa kereta Viva, ada seorang bekas KSU. Bawa Viva sekarang ni. Tok, takkan bagi Viva, dulu bawa kereta panjang. Dulu kerajaan punya Ustaz, ni kita punya. Nampak tak? Lain. Itu sebabnya kita kalau nak kaya, kena jadi orang bisnes. Tuan-tuan, kalau bisnes boleh kaya. Tu Pak Janggut tu kan, apa, Mahadi tu kan, dia kahwin Haliza Hilmi tu. Dia laju tajam dengan janggut dia, tajam pula dia, rebondingkan janggut dia tu kan. Itu orang kata apa? Bisnes. Sampai dia boleh kaya macam tu, itu bisnes. Nak bisnes, insya-Allah. Tuan-tuan jual lah apa benda pun. Yang penting buat betul-betul. Insya-Allah boleh berjaya. Buat rumah, biar rumah betul-betul. Ni rumah banjir apa cerita? Bangunan retak, dia orang tak suka ni. Bisnes kena buat betul-betul. Jangan buat main-main. Kalau buat main-main, kamu takkan jadi hebat. Itu sebabnya kadang-kadang kita nak kaya sampai peringkat kita jadi kedekut. Itu sebab Nabi SAW dia pesan, antasaddaqa wa antas sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'malul ghina. Sedekah paling baik, masa nak bagi tu kita takut kita miskin. Masa tu kena fikir. Belanja orang, masa belanja tengah banyak. Jangan pergi makan kedai mamak, cuma makan pagi. Kita belanja makan roti canai. Itu murah bang. Makan 5-6 orang baru berapa? 14 ringgit.
Roti canai satu keping RM2, RM1.50 kan. Makan 4 orang 5 orang berapa? Nak belanja makan tengah hari. Itu belanja yang sebenar. Betul tak? Baru tengok kawan makan masa tu, kawan-kawan makan macam Ya'juj dan Ma'juj. Itu baru Masya Allah, termenung tengok dia orang makan. Masa tu pergi bayar. Itulah kekayaan yang sebenar. Kau boleh lawan masa tu, lawan bayar, berebut bayar. Berebut tak apa, jangan tak berebut. Jangan amalkan orang nak pergi bayar. Kenapa dia bayar? Dia kaya lagi, gaji lagi besar. Tak boleh. Gaji besar tak besar, kau kena cepat. Saya duduk dengan jutawan, tuan-tuan, jutawan. Berebut, saya takkan bagi orang bayar dulu. Saya akan cuba cepat. Cuma dia orang kadang-kadang lebih cepat daripada saya. Lebih cepat. Kadang-kadang saya dapat dulu. Apa masalah dia? Sampai ada seorang isteri dia kata apa? Isteri dia pun baik dengan saya. Dia kata, Ustaz, biar dia bayar Ustaz. Jutawan, duit tak tahu tak mana tu. Setakat makan RM100, RM200, RM300 ni tak ada apa, macam kuih hidung je. Saya kata tak ada. Kita punya hype, kita punya maruah hina kalau orang bayar. Kita kena bayar. Tapi kalau dia cepat, dapatlah. Falyatanafasil mutanafisun. Biar berebut. Walaupun tak ada duit, buat macam ada duit. Depan kaunter. Tak apalah dia bayar. Buat. Jangan nampak macam kita ni hina sangat. Makan. Kita kena ada haibah. Nabi tak suka orang buat. Orang belanja semua, tak. Nabi suka dia belanja. Tapi selalunya Nabi cepat, Nabi dapat. Kadang-kadang Nabi tak dapat, Abu Bakar dapat. Kadang-kadang Umar dapat. Kadang-kadang Osman dapat. Berebut-rebut nak buat baik. Jadi kita pakat-pakat berebut lah. Gitulah. Masa nak bayar, tanya bayar, semua pakat bangun. Wah, itu suka gitu. Sampai dekat depan kaunter, sampai mamak pening. Oh yo, mana mau ambil duit ni? Pernah sekali kita orang berebut nak bayar, makan kepala ikan. Kawan-kawan datang makan semua ramai, dekat 700 kot. RM700. Kepala ikan, besar-besar tu ikan. Semua berebut nak bayar. Saya bawa keluar duit, tu bawa keluar duit, ni bawa keluar kredit. Mamak, kepala mamak. Mamak pula lah. Ketua mamak tu kata, ayo, semua berebut-rebut. Dia kata, Masya Allah. Dia kata, Masya Allah. Dia pula, Masya Allah, sungguh-sungguh. Masya Allah. Berebut-rebut untuk belanja orang makan untuk masuk syurga. Semua tak bayar. Saya yang bayar pula dah. Rezeki. Lah kalau dia nak bayar, habislah. Kalau tokel kedai nak bayar, selesai masalah. Dia tak nak duit semua. Dah, semua kepala lah. Kita nak orang lain pula bayar. Tapi percayalah tuan-tuan, jangan rasa duit yang kita ada tu kita akan jadi kaya. Tak kaya. Silat bulan jatuh miskin pula disebabkan kita duk fikir benda tu. Ada orang dia simpan, dia pergi labur. Labur, rupanya pelaburan itu scammer. Habis. Kena tipu semua. Jadi tuan-tuan, semoga Allah Ta'ala merahmati tuan-tuan. Itulah kehebatannya infak. Kalau kita kenal asbab-asbab atau sebab-sebab yang menyebabkan kita jadi bakhil. Dia bakhil ni tidak baik dalam hidup kita. Kita kena ubah perangai untuk lebih jadi pemurah. Tak semestinya kita belanja orang mahal-mahal. Tak. Kadang-kadang belanja roti canai pun cukup. Kita beli roti john kan. Beli roti john, bagi kat surau. Orang-orang buka puasa. Seorang makan tu dah dapat berapa? Katakan roti john potong berapa? Berapa? 2, 3. 6, dia potong 6 potong. Yang makan 6 orang buka puasa, maka kita akan dapat 6 pahala orang berpuasa. Tapi orang yang makan tu pula jangan rasa, aku tak nak makan lah. Gila, aku puasa letih, dia dapat pahala. Tak, kau makan, pahala kau kekal. Puasa kau kekal. Tapi yang dapat pahala tu orang tu bertambah pula dia ni. Jadi macam-macam lah, kita buatlah macam-macam. Ada orang dia buka puasa kat masjid, dia bawa makanan masing-masing. Yang ni bawa potluck. Kongsi-kongsi yang makanan. Dapat pahala juga. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Ramadan ni dia mengajar kita je. Mari kita sama-sama buat. Semoga Allah merahmati kita. Jadi jangan lupa banyakkan berdoa Ramadan ni. Ya, siang malam kena banyakkan berdoa. Dan pastikan tuan-tuan, kita juga cuba buat yang terbaik lah amalan-amalan kita. Saya pun tak sebut amalan. Saya tengok kat sini penuh dengan tajuk-tajuk tentang Ramadan. Tak, jadi buatlah yang terbaik atas tuan-tuan. Nak buat, tak mau buat, kita juga yang rugi. Orang perempuan lagilah macam-macam cara dia orang boleh buat.
Dia orang masak kat rumah untuk suami pun dia dapat pahala dah. Dia orang lagi senang dapat pahala. Tu sebab Nabi kata orang perempuan mudah masuk syurga. Tapi dia orang pilih masuk neraka. Tu ialah sebab apa? Hanya kadang-kadang dengan benda-benda yang simple je. Na'udzubillah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, semoga Allah rahmati kita. Maafkan saya kalau ada salah silap. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wallahu minna wa minkum.